Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita teruskan dengan subchapter yang seterusnya, masih di dalam topik basic karakteristik di bawah subtopik attribute limit. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mendapatkan nilai plastik limit. Sebelum ni kita dah belajar untuk dapatkan nilai liquid limit dengan menggunakan ujian atau analisis ujian Casagrande test dan juga penetration test. Jadi hari ini kita akan belajar macam mana nak dapatkan nilai plastik limit. Okey, ini adalah contoh hasil data yang diperolehi di lab. Yang ni. Sampel 1, sampel 2. Ni dia ada tulis test number 1, number 2. Lepas tu dia ada nyatakan berat bekas can tu, piring ataupun moisture containing. Lepas tu dia ada nyatakan data berkenaan berat sampel tanah basah dengan berat can, dan juga ni adalah berat sampel tanah kering dengan berat can. Okey. Bila dah dapat data macam ni, okey, kita nak analisis untuk mudahkan untuk kerja kita, buat satu lagi jadual kat bawah ni, mass of wet soil, mass of dry soil. Maksudnya mass of wet soil ni adalah berat tanah basah yang telah ditolak dengan berat can. Ni pun samalah. Okey. Dapatkan nilai ni dulu. Okey, ni data, analisis data yang kita dah tolak dengan bekas berat tin. Kemudian seterusnya dapatkan nilai moisture content. Ingat lagi rumus basah tolak kering bahagi kering, disebabkan moisture content ni mesti dalam bentuk persen, jadi awak kena darab dengan 100% lah. Okey, ni adalah hasil moisture content yang kita cari. Disebabkan kita nak dapatkan single moisture content saja, jadi averagekan, puratakan. Ni tambah ni bagi 2, so awak akan dapat nilai ni. Nilai ni lah yang kita akan guna untuk tentukan nilai plasticity index. So ini adalah nilai plastik limit. Ni. Average of moisture content ni sebenarnya adalah plastik limit. Kalau soalan tanya berapa nilai plastik limit, yang ni lah, 18.191%. Maksudnya untuk pengiraan liquid limit dengan plastik limit dah settle. Step seterusnya kita akan tentukan nilai plasticity index. Untuk dapatkan nilai plasticity index, kita memerlukan nilai liquid limit dan juga plastik limit serta graf. Graf nanti saya tunjukkan. Okey, ni graf yang kita guna untuk tentukan nilai plasticity index. Sebelum kita guna graf ni, awak kena dapatkan nilai plasticity index. Rumus plasticity index adalah liquid limit tolak dengan plastik limit. Contoh saya ambil Casagrande test, contoh Casagrande test yang kita pernah buat sebelum ni. Okey. Untuk Casagrande test, katakanlah nilai liquid limit for Casagrande test adalah sebanyak 33. Ni contoh yang saya dah buat, yang kita dah buat sebelum ni, 3.85%. Tolak dengan plastik limit. Plastik limit ambil yang ni. 18.91. So tolak 18.91%. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak buat pembetulan. Ini bukan graf plasticity index, ini adalah graf classification of soil. Untuk liquid limit, plastik limit, memang kita akan guna sampel tanah
liat atau tanah lempung atau saiz tanah yang melepasi 0.425 mikrometer. Okey, kita patah balik. Jadi untuk guna graf ni kita perlukan nilai plasticity index dan juga nilai liquid limit. Okey, untuk dapatkan nilai plasticity index kena rumus ni. Rumus ni adalah liquid limit tolak dengan plastik limit. 33.85% ni saya dapatkan daripada contoh Casagrande. Untuk kelas sebelum ni, yang 18.91 adalah hasil plastik limit yang ni. Jadi hasil tolak adalah 14.94 untuk plasticity index. Maka pada paksi Y ni awak dapatkan nilai 14.94. Sini 10, sini 15. Mungkin awak kena agak-agak sendirilah. Kalau sini 10, sini 15, mungkin dekat sini. Lepas tu buat satu garis. Katakanlah sini. Okey. Buat satu garis. Kemudian untuk liquid limit, guna liquid limit yang ni. 33.85. Okey, dapatkan nilai 33.85. Sini 35. So lebih kurang 34 sini. Okey, buat satu garis. Bermaksud titik pertemuan adalah di sini. Okay. Yang kita guna adalah ni. Ni garis, kita base kepada garis A line ni. Ni adalah U line, ni adalah A line. Kedua-dua ni penggunaan dia adalah berbeza. Kenapa ini dinamakan U line? Kenapa ini dinamakan A line? Ini adalah classification yang yang awak boleh rujuk daripada buku rujukan. Cuma saya nak nyatakan kita nak buat classification of clay soil. Okay, sekarang ni clay soil ataupun organik ataupun sand ke gravel ke kita tak tahu. Tapi ni graf ni hanya untuk clay dan juga clay, silt dan juga organic silt and clay. Okey. Kalau tengok pada sini, M ni stand for silt, C for clay, O for organic silt and clay. Maksudnya hasil campuran silt and clay. Silt tu apa? Lempung. Clay tu apa? Tanah liat. Okey. Kita kembali balik. Ini adalah titik pertemuan. Titik pertemuan ni berada di atas garisan A line dan berada di antara sini ke sini. Dan sepatutnya kat sini sepatutnya ada satu garis yang lain. Sepatutnya garis sini. Bermaksud tanah ni tanah jenis apa? Dia adalah tanah jenis OL. Okey. Kita base kepada A line ni saja. So tanah dia adalah OL. Kalau dekat sini mana? Dekat sini apa? Kalau dekat sini contoh dia duduk dekat sini. Ni sini ML. Kalau kat bawah ni OL. Awak tengok pada ni pula. Pada graf ni pula. Sebenarnya untuk tentukan dia O atau C, M atau OL ni, awak perlu gunakan kertas ni. Awak kena guna ni. Ini adalah soil classification system yang kalau kita sebut kalau kita biasanya kita akan guna British standard, tapi yang ni American standard punya. So kita tentukan, okey ni apa? Dia ada step-step. Plastic index berapa? Liquid limit C nombor berapa? So awak akan tentukan dia adalah silt ataupun clay ataupun silt plus clay. Baru awak boleh tentukan dia adakah dia ni OL atau CL, ML ataupun OL. Mula-mula kita akan tentukan ni dulu. Yang depan ni kena guna yang ni. Yang belakang ni baru kita guna graf ni. Okey. Jadi itu sahaja untuk classification of soil. Yang seterusnya
Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, LA liquid limit kita dah settle. Plastic limit kita dah settle. PI plasticity index kita dah settle. Penentuan classification of soil kita dah settle. Classification of soil dah settle. Last sekali adalah activity. Kalau baca kat sini dia kata activity is used as an index for identifying the swelling potential of clay soil. This activity may be expressed. Okey, ni adalah rumus untuk activity. Okey, plasticity index nilai ni. Ni yang kita dah kira ni 14.94. Percentage of clay size friction by weight. Yang ni adalah berat tanah liat yang kita sepatutnya, kan saya hari tu ada maklumkan kita langkau satu step sieve analysis. Pada sieve analysis, okey, ni data ni diperolehi dari sieve analysis. Untuk clay ni adalah saiz tanah yang melepasi. Maksudnya berat tanah yang melepasi saiz 425 mikrometer. Maksudnya dia lebih kecil daripada mm lah. Okay. Bila berat tu berapa peratus? Kat sini awak tulis. So akan dapatlah nilai. Kadang-kadang dalam soalan final exam dia akan nyatakan peratus clay size berapa-berapa. Awak cuma masukkan je data. Yang ni awak kena carilah konsep dia macam ni. Okey, pengiraan dia macam ni. So akan dapat nilai ni. Nilai ni mesti dalam bentuk bukan dalam peratus. Contoh kalau dia kata nak aktiviti dalam peratus, awak darablah dengan peratus. Kalau tak perlulah terus nyatakan je nilai berapa. Sebab ni kan boleh potong. Okay. Kalau dia nak peratus, awak kena darab balik dengan 100%. Okey. Sekian dahulu, itu sahaja. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.